kisah para sahabat. Kenapa orang kafir ni, mereka pun memperdengarkan kepada anak-anak mereka ni bedtime story. Nak tidur mereka dengarkan, dan mereka sajikan dengan benda-benda khayalan seperti cerita Cinderella dan sebagainya pada anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka khayal. Kemudian datang semangat untuk jadi benda yang diceritakan tadi. Anak-anak pun bercita-cita untuk jadi perkara tersebut. Ulama bagi tahu bedtime story kita adalah kisah para sahabat. Kenapa? Supaya kita terbawa-bawa dalam tidur mimpi kita yang kita nak jadi macam para sahabat. Kenapa kita nak jadi macam para sahabat? Sebab sahabat ni Nabi SAW bagi tahu, kalau kita ikut mereka, kita akan berjaya. Kenapa? Semua para sahabat ni mereka nak ikut Nabi. Orang yang ikut Nabi berjaya, dan Allah SWT telah tunjukkan pada sahabat ni berjaya kerana ikut Nabi. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka, mereka pun redha dengan Allah. Sebab itu kita, sebelum kita tidur, kita nak dengar cerita tentang para sahabat, supaya kita dapat ikut jejak langkah orang yang Allah redha. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. باب كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بالغيب ويتركون اللذائذ الفانية والمشاهدات الإنسانية والمحسوسات الوقتية والتجربات المادية بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم كانوا يعاينون المغيبات ويكذبون المشاهدات. عظمة الإيمان تبشيره صلى الله عليه وسلم بالجنة من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع عدوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت هؤلاء الناس ورائي، فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيني عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضربني عمر بيده بين ثديي فخررت ليستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على إثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، فقال: ارجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخليهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخليهم، كذا في جمع الفوائد.
Bab bagaimanakah para sahabat radhiyallahu an beriman dengan perkara yang ghaib dan mereka meninggalkan kelazatan duniawi yang fani. Dan begitu juga musyahadah insaniyah, iaitu apa yang manusia lihat, mereka tinggalkan. Dan begitu juga mahsusatul waqtiyah, iaitu perasaan, benda-benda yang boleh dirasai pun sahabat radhiyallahu anhum bertinggal. Begitu juga pengalaman-pengalaman Ahmadiyah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Mereka seolah-olah mereka ni beriman dengan perkara yang ghaib, seolah-olah mereka melihat perkara tadi. Dan begitu juga mereka ni mendustakan apa yang mereka lihat. Mereka kata bohong je benda-benda yang nampak ni. Keagungan iman. Berita gembira. Nabi SAW beri berita gembira dengan syurga bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin dalam hatinya. Telah dikeluarkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in duduk di sekitar Nabi SAW. Bersama kami ada Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu dalam satu jemaah. Maka Rasulullah SAW berada di belakang kami. Yang mana Nabi SAW lambat. Tiba-tiba Nabi SAW tidak kami dapati. Pada waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu, aku takut Nabi ni hilang daripada aku. Maka aku pun rasa gelisah. Kemudian akulah orang yang pertama sekali terkejut Nabi tak ada. Kemudian aku pergi dan mencari Nabi SAW. Sehinggalah aku sampai ke satu kebun orang Ansar daripada kalangan Bani Najjar. Aku pun pusing nak masuk ke dalam kebun tu. Aku tak jumpa mana pintunya. Aku tak jumpa. Tiba-tiba aku tengok Rabi' masuk hujung dekat kebun tadi, daripada Mimbir Kharijah, daripada telaga Kharijah. Dekat situ aku pun masuk melalui jalan satu lorong yang masuk ke dalam kebun tadi, sebagaimana musang masuk ke dalam lubang, begitu juga aku masuk, iaitu seperti menyelinap masuk. Kemudian Nabi SAW kata, Abu Hurairah ke tu? Maka aku jawab, ya Rasulullah. Nabi terus berkata, apa? Ada apa? Apakah? Bagaimanakah keadaan kamu? Maka terus Abu Hurairah beritahu, kamu berada bersama dengan kami tadi. Tiba-tiba kamu bangun, kamu lalu, kamu meninggalkan kami. Maka kami khawatir, ke manakah kamu menghilang? Maka akulah yang pertama di kalangan mereka yang merasa terkejut, merasa takut dengan ketiadaan kamu. Maka aku pun bangkit mencari kamu sehingga sampai kebun ni. Aku pun masuk ke dalam kebun sebagaimana musang masuk ke dalam lubang, menyelinap masuk lubang. Manakala sahabat-sahabat yang lain semuanya berada di belakang aku. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah. Lalu Nabi SAW telah beri kepada aku 2 kasutnya. Maka Nabi SAW bersabda, bawalah 2 kasut aku ini, dan siapa sahaja yang kamu jumpa di belakang kebun ini yang menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dengan hati yang yakin dalam hatinya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka berilah berita gembira kepadanya itu dengan syurga. Maka orang yang pertama sekali aku jumpa, Umar radhiyallahu anhu. Maka tu Umar kata, apakah 2 kasut ni wahai Abu Hurairah? Maka aku telah berkata, ini adalah kedua kasut Nabi SAW yang Nabi telah utuskannya supaya aku memberitahu siapa saja orang yang aku jumpa, jika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia yakin dalam hatinya, maka Nabi suruh aku beri berita gembira kepada orang itu dengan syurga. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memukul dada aku sehingga aku telah jatuh pula. Liisti, jatuh maknanya dia jatuh macam nangka busuk kerbung, jatuh punggung dulu, jatuh sungkur kita. Faqala, maka
Sayyidina Umar beritahu, kamu pulang wahai Abu Hurairah. Maka aku pun kembali berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan aku menangis. Umar pula menyusul aku kat belakang, dia ikut aku. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, apa dah jadi wahai Abu Hurairah? Terus aku beritahu, aku telah jumpa Umar, aku telah beritahu apa yang kamu utuskan aku dengannya. Tiba-tiba dia pukul dada aku, kemudian aku telah jatuh sungkur. Kemudian dia telah bagi tahu kamu pulang. Maka Rasulullah SAW bagi tahu, wahai Umar, apa yang menyebabkan kamu buat terhadap Abu Hurairah? Ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang membuatkan kamu buat sedemikian itu? Kenapa kamu buat macam tu? Beliau telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi bapa aku dan juga ibuku, adakah kamu mengutuskan Abu Hurairah dengan dua kasut kamu sehingga dia berjumpa dengan siapa sahaja, bagi tahu barang siapa yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dalam keadaan hatinya yakin dengannya, maka berilah berita gembira kepada orang tadi dengan syurga? Maka Rasulullah beritahu, ya. Maka Sayyidina Umar beritahu, janganlah buat begini. Kenapa? Aku takut manusia akan bertawakal ke atas ucapan tadi sahaja. Maka biarlah mereka melakukan amalan. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu biarlah. Tuan-tuan dimuliakan ada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ni Nabi SAW nak bagi tahu seorang yang mana apabila dia mati, dia tidak mensyirikkan Allah, dalam hati dia yakin betul tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah pasti boleh mengampun dia, Allah pasti boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Cuma sahabat ni ada di kalangan sahabat yang bijak, yang mana dia menjadi penyokong kepada baginda Nabi SAW. Maka dia beritahu, ya Rasulullah, seperti Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalaulah kita biar mereka ni ucap sahaja, takut mereka tak nak buat amal. Biarlah mereka dengan amalan mereka, maka dengan amalan mereka tu dapat masukkan mereka ke dalam syurga Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampun dosa siapa sahaja, tapi dosa syirik Allah tak boleh ampun. Maknanya kalau kita ada tunggang langgang dari segi solat kita, puasa kita, sedekah kita dan sebagainya, insya-Allah Allah boleh ampun lagi. Tapi tak boleh syirik je. Dosa syirik Allah tak boleh ampunkan. Sebab itulah Nabi bagi tahu, orang yang ucapkan kalimah la ilaha illallah dengan hati yang betul ikhlas, mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu tidak ada sebarang syirik pun pada Allah, Allah SWT boleh masukkan dalam syurga. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, yakinilah kita lakukan. Dan amalan ini adalah sunnah Nabi SAW, yang mana kita tahu amalan mana yang buatkan Allah SWT gembira. Sebab itu ulama bagi tahu, adakah kita kena buat satu amalan saja, zikir-zikir je, puasa-puasa je, solat-solat je? Tidak. Kita kena buat semua amalan. Semua amalan kebaikan ni kita kena buat. Dan kita tahu mana amalan yang Allah SWT suka dengan kita, lalu Allah SWT pilih kita, Allah ampun kita, Allah masukkan kita. Allah. Sebab itulah kita kena azam, tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT, kita keluar dari Allah untuk kita belajar untuk buat semua kebaikan tadi. Boleh insya-Allah? Subhanallah.